Impian, usaha dan bersemangat tinggi merupakan komponen terbesar dalam mencapai sesuatu perkara. Tidak kira lelaki mahupun wanita, kini kedua-duanya tampak seiring dalam usaha untuk terus maju ke hadapan. Hidupku terasa hampa. Ku lahir dari wanita. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Orang apa kita senyum ketawa, tapi mereka tak tahu apa kita lalui. Orang apa kita banyak harta, tapi mereka tak nampak apa adalah kita korbankan. Biar apa pun orang nampak, niat kita hanya menjadi rezeki yang Allah. Buatlah hak kita, janji kita tak kacau orang. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. She say that I'm cool. I'm like, yeah. Agora eu tô chegando, vem aqui, vou te mostrar. Than it did you. Only if you knew how much I liked you. But I watch your eyes as she walks by. What a sight for sore eyes, brighter than the blue sky. She's got you mesmerized while I die. Why would you ever kiss me? I'm not even half as pretty. You gave her your sweater. It's just polyester, but you like her better. Teruja, Malam Faharin pun mungkin pasti akan teruja. Sebab apa? Wanita boleh melopori apa yang lelaki buat. Assalamualaikum dan selamat tengah hari penonton setia wanita hari ini kembali untuk WHR Extra hari ini tanggal 24 Julai 2021. Terkelu kita sebenarnya tengok perkongsian TikTok tadi, Faharin. Betul. Saya sebenarnya rasa terkesima. Saya sendiri terdiam. Semua yang kami paparkan sebentar saja tadi perkongsian daripada TikTok itu kesemuanya adalah wanita. Di mana kalau kita lihat, saya nak tanya juga kepada Fatin. Fatin mampu ke buat apa yang mereka lakukan tadi tu? Saya teruja sebab tu saya tak boleh buat langsung. Macam mana agaknya mendapat kekuatan dan juga inspirasi, boleh angkat kelapa sawit, boleh orang kata pecah tanah ke benda tadi. Sebab itu saya sebagai seorang lelaki saya tak boleh nak menidakkan. Sebenarnya golongan wanita ini golongan yang bukan saja unik, istimewa tetapi juga hebat. Antara kehebatan mereka yang saya dan rakan-rakan lelaki yang lain tak dapat orang kata untuk tidak bersetuju adalah mereka ni boleh melakukan pelbagai tugas dalam satu masa. Jadi ibu, bekerja, setuju, jaga anak, masak. Memang hebat wanita ni. Sebab ada kawan kita kongsikan kalau wanita tu demam, dia boleh juga bangun, boleh masak, boleh mandikan anak. Tapi kalau lelaki bagaimanakah, Farin? Saya tahu rakan itu adalah Fiza Sabjah berkongsi dalam Instagram pada pagi tadi. Dia kata macam tu. Saya rasa itu satu provokasi kepada lelaki. Tapi awak setuju ke tak? Sebenarnya kami lelaki bersetuju. Dan itu antara yang kami akan bincangkan pada hari ini. Tapi sebelum tu, Fatin, semalam telah berlangsungnya sesuatu upacara yang cukup-cukup bersejarah, iaitu pembukaan Sukan Olimpik di Tokyo. Kalau kita lihat kan apa yang mencuri tumpuan penonton yang menyaksikan perasmian semalam tu, pakaian yang dikenakan oleh atlet-atlet kita. Kalau tengok memang serba moden, cantik, dan ini sebenarnya diambil inspirasi daripada
pahlawan hang tuah. Ya, dan boleh dikatakan hebat kacak seperti Hang Tuah, cantik seperti bunga untuk atlet wanita kita. Dan kami berharap, kami wanita ini juga mendoakan dan berharap mereka bukan saja selamat untuk berada di sana sepanjang tamasya ini, juga membawa pulang kejayaan untuk kita semua. Dan kita ada seramai 13 orang. Kesemua sekali 30 dan 13 wanita. Wah, okey. Baik, dan sebenarnya hari ini yang kita nak bincangkan daripada awal tadi adalah tentang menyerlahkan potensi wanita. Menyerlahkan potensi wanita tu kalau melihat kepada sudut itu memang sangat meluas. Potensi dari segi menjaga anak ke, kerjaya ke, Benar. kekuatan ke, boleh buat apa benda yang lelaki buat ke. Itu yang sebenarnya kita nak kupas kejap lagi. Okey, seandainya ada sebarang pendapat, perkongsian yang ingin diutarakan bersama-sama dengan kami, sila lakukannya di Facebook kami Wanita Hari Ini TV3 dan juga Instagram kami WHI TV3. Kami nak berhenti rehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Hari ini. Impian, usaha dan bersemangat tinggi merupakan komponen terbesar dalam mencapai sesuatu perkara. Tidak kira lelaki mahupun wanita, kini kedua-duanya tampak seiring dalam usaha untuk terus maju ke hadapan. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, hanya sekitar 55% wanita yang terlibat dalam sektor ekonomi negara. Walau bagaimanapun, berdasarkan statistik graduan pula, sebanyak 50.3% penglibatan wanita dicatatkan berbanding lelaki yang lebih rendah peratusnya. Namun ia bukanlah satu halangan bagi mengangkat semangat juang wanita yang tidak mengenal erti penat lelah dalam mengharungi cabaran kehidupan. Lebih jelas apabila kini golongan wanita mampu seiring dalam pelbagai sektor. Ada juga golongan wanita yang menjadi peneraju dalam pelbagai bidang utama. Terbaru, Sarah Gilbert merupakan wanita di sebalik penemuan vaksin AstraZeneca yang kini turut digunakan di seluruh dunia termasuk Malaysia. Bersikap dedikasi dan mempunyai nilai sifat kemanusiaan yang tinggi, dia juga turut menolak untuk mendapatkan royalti dan tidak mahu mengaut keuntungan atas usaha kerasnya mencipta vaksin tersebut. Selain itu, Anita Yusof pula telah mengharumkan nama Malaysia pada satu ketika dahulu apabila dia dinobatkan sebagai wanita pertama yang menjelajah dunia dengan motosikal oleh Asia Book of Records. Baginya, umur dan peranan sebagai seorang ibu bukanlah penghalang buat dirinya untuk mengembara di serata dunia dengan hanya menaiki motosikal sendiri. Sifat kelembutan wanita secara zahirnya bukanlah satu penghalang untuk mereka terus berjaya dalam kehidupan seharian mereka. Namun ketika dunia sedang dilanda dengan COVID-19, segala kepayahan demi kepayahan sebenarnya mampu untuk membantu mereka untuk terus tabah menghadapi dugaan dan menyerahkan potensi mereka sebagai seorang wanita. Mungkin sukar pada awalnya, namun itu bukanlah satu alasan untuk mereka mudah mengaku kalah. Persoalannya, apakah sebenarnya peranan wanita pada masa kini? Kita saksikan. Perubahan zaman dan peningkatan generasi sekarang adalah berbeza berbanding dahulu, di mana wanita turut mempunyai peranan yang dapat didominasi. Dalam bidang pendidikan, penyertaan wanita lebih ramai daripada lelaki. Wanita bahkan turut sama terlibat dalam bidang seperti mechanical, electrical, oil and gas, penerbangan, kenderaan. Saya peranan wanita pada zaman kini amatlah berbeza daripada dahulu. Sebab mungkin pada zaman dulu mereka banyak jaga rumah, bersihkan rumah, jaga anak kan. Tapi dengan zaman pemodenan ini saya rasa amatlah berbeza dan lagi banyak open space untuk mereka di mana mereka dapat pembelajaran, pekerjaan dan sebagainya. Dan bagi saya sebagai seorang lelaki, saya menyokonglah mereka dari segi mental dan ataupun saya akan support mereka. Okey, tepukan ini adalah untuk semua wanita hebat di luar sana yang terus menyerlahkan potensi mereka. Dan saya yang bertugas pada hari ini juga cukup teruja kerana hari ini saya dapat berkongsi pengiktirafan dan juga meraihkan potensi wanita-wanita hebat di negara kita juga di dunia. Betul. Dan hari ini juga saya sebenarnya tak sabar nak korek segala rahsia tetamu-tetamu kita hari ini yang mana mereka akan kongsikan bagaimana agaknya bermula ataupun proses dan sehingga ke tahap
kejayaan mereka itu sendiri. Apa kata kita kongsikan terus siapa antara tetamu-tetamu kita hari ini. Kita bersama dengan Datuk Syafina Selamat yang telah pun bersama kita dalam talian. Beliau merupakan seorang penyanyi, pensyarah dan juga guru vokal. Dan bersama-sama kami juga pada hari ini adalah Farah Adibah Muhammad Ashraf. Seorang pengacara, bekas pengacara wanita hari Betul, ini. bersama kita. Usahawan, aktivis. Dan nanti kita akan berkongsi lagi kisah dengan beliau. Yang ini, satu ni. Yang ini kalau kita... Awak macam tak sabar nak kenal yang ini. Benar, yang ini luar biasa sikit. Beliau adalah seorang yang bekerja sebagai pemandu lori tunda dan juga lori kontena. Iaitu Siti Nuraini Laili Muhammad Anapia. Lebih mesra dengan panggilan Dek Ni Dek Ni. Okey. Dek Ni boleh dengar jelas ke? Dengar tu jelas. Alhamdulillah. Okey. Okey, Kita nak teruskan dengan Datuk Syafina terlebih dahulu. Kita bercakap mengenai serlahkan potensi wanita. Apa antara yang dilihat mengenai serlahkan potensi wanita tu? Dari segi apa aspeknya mungkin Datuk boleh kongsikan? Selamat tengah hari semua. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Yelah, sebagai wanita kita ni kadang-kadang dilihat sebagai jantina yang lemah kan. Jadi kita perlu menidakkan statement tersebut dan kita perlu menonjolkan diri kita sebagai berpotensi untuk menjana diri dan negara ke arah yang lebih tinggi lagi lah. Dan saya rasa kat Malaysia ni rata-rata kita dah nampak wanita-wanita yang berjaya, berkerjaya, dan kita tengok macam Dek Ni sendiri kan, saya pun terperanjat, wow. Betul. Pemandu lori tunda tadi. Susah tu. Saya bawa kereta pun tak reti. Saya bawa kereta manual pun tak boleh. Okey, terima kasih Datuk untuk soalan pertama, jawapan yang ringkas tapi cukup untuk menjelaskan tentang topik kita pada hari ini. Baik, kita bersama dengan Farah Adibah pula. Okey, Farah, kalau Farah lihat sebenarnya perubahan generasi yang berlaku, kalau kita lihat potensi wanita dari semasa ke semasa juga semakin terselah. Jadi apa pendapat Farah tentang potensi wanita masa kini? Okey, pertama sekali terima kasih kerana diberi peluang untuk berkongsikan topik yang sangat very close to my heart. Sebenarnya bagi saya kan, wanita ni memang equally potential sama dari segi akademik, dari segi potensi kerjaya, dari segi ability. Dan sebenarnya sepanjang saya bekerja, saya sangat selesa bekerja dengan wanita. Sebab contohnya dalam hati saya, sama ada dalam bisnes, even bila bekerja di dalam organisation, wanita ni dia satu sifat. Kerja dia bersungguh-sungguh, kerja dia teliti dan seterusnya dia sangat meticulous dan persistent. Boleh dengar tak apa saya cakap? Boleh. Dengar. Boleh, teruskan. Dan saya kira itu salah satu keunikan dan kelebihan wanita. Buat Farin ni macam alamak semua wanita kat sini kan. Tapi pengalaman saya, women are very honest, they are very hardworking dan mereka bekerja sungguh-sungguh. Dan kerja mereka bersih dan kemas tau, organized. Jadi bila dalam syarikat saya, bila saya observe kebolehan wanita ni, bahagian administration saya banyak ada wanita daripada bahagian, in the administration. Saya suka. Sebenarnya bila kita tengok pun di peringkat antarabangsa tadi, kita dapat lihat kemampuan wanita tu sangat-sangat luar biasa. Sebenarnya itu luar biasa. Everybody ada potensi sebagai lelaki ataupun perempuan sebenarnya. Cuma apa yang saya katakan di sini, walaupun kita nak meraihkan semua orang, baik lelaki ataupun perempuan, behind a successful man or even a successful woman is always the partner. Saya seorang wanita yang sudah berkahwin dan mempunyai anak. Saya ada syarikat FMC. Saya juga buat production house dan saya juga masih mengacara. Jadi honestly, it's not just because of him. Bukan saja kerana saya mampu, tapi saya mampu kerana saya ada team di rumah. Iaitu husband saya, dia bukan saja support saya, tapi we always help each other. So bagi kita jadi successful, kita kena ada team work yang baik dalam environment. Support system. Ya, a good support system yang help each other. Macam lagi-lagi zaman PKP ni, I'm telling you, it's so challenging sebab
contohnya kan, dulu anak pergi sekolah. So, waktu anak sekolah kita boleh maximise fokus on work. Dan pada waktu yang ketika ni, I dengan husband kita orang kena jaga. Jadi kena pandai menguruskan masing-masing. Waktu saya contohnya kena fokus dalam kerja kita bagi hari sebagai contohnya. Okay, hari ni waktu pagi saya akan fokus untuk office. Dan dia akan fokuskan anak-anak. Sebab Alhamdulillah kami dua-dua buat bisnes. So jadi bolehlah menguruskan masa dengan lebih baik. Tapi saya faham ada juga cabaran mereka yang di luar sana yang dua-dua bekerja dalam organisasi. Itu very challenging. Tapi apa pun saya akhirnya it boils down to a good teamwork. Dan di mana nak ada satu kejayaan tu adik datang bergolek. It's very very hard. Jadi maksudnya bukan sahaja you kena ada good environment support system, you juga kena jadi rajin. Untuk kita go through the process of doing the work. Saya tahu macam contohnya kita di sini semuanya wanita berjaya. Tak, bahkan untuk berjaya kena kerja keras dan tak ada shortcut. Betul. Terima kasih Farah. Kerana Farah juga tadi ada menyebut juga sumbangan ataupun support system daripada golongan lelaki dan juga suami. Terima kasih Farah. Tak dinafikan. Okey, sedikit fakta saya nak kongsikan tentang perubahan ini. Pada tahun 2007, kadar penyertaan tenaga kerja wanita adalah cuma 46.4%. Namun, pada tahun 2019, peratusan tersebut meningkat kepada 55.6%. Bayangkan daripada tenaga buruh tu, separuh daripadanya adalah wanita. Syabas wanita. Okey, kita nak tanya Datuk Syafinas. Kalau kita melihat kepada sektor hiburan ataupun industri seni ni kan. Datuk, kalau kita tengok banyak ibu-ibu yang mendorong anak-anak mereka kepada sektor sains, teknologi dan sebagainya. Industri seni ni kadang-kadang dipandang sesuatu yang mungkin tak mendatangkan hasil ataupun potensi tu rendah. Apa agaknya di mana Datuk Syafinas berada sekarang ini, apa yang perlu diberitahu kepada mereka yang sebenarnya di mana pun bidang kita boleh berjaya? Okey. Saya nak sokong tadi apa yang Farah sebut tadi tu, orang perempuan ni memang istimewa lah. Kita kata boleh multitask, multi skill kan, macam Farah sendiri cakap wanita berkerjaya dan berumah tangga, dia kena kuat lah. Kuat daripada segi mental, daripada segi fizikal. Kat pejabat kena ada skill tertentu. Kena buat kerja pejabat. Kat rumah dia ada skill sebagai isteri, sebagai ibu, perlu fokus pada suami, pada anak. Ada yang kena jaga ibu bapa yang tinggal bersama kan. Kat samping tu buat kerja-kerja rumah pula, pengurusan rumah. Jadi mencapai keseimbangan dalam kerjaya dan rumah tangga adalah misi yang saya rasa besar dan berat sekali lah kan. Untuk dalam bidang hiburan juga, memang tak ada kurangnya. Kita memang sama. Orang mungkin nampak macam bahagian hiburan ni macam senang kan. Alah pergi kerja, naik atas pentas, nyanyi, balik rumah. Tapi dia tak nampak the preparation before that kan. Dan sebenarnya potensi untuk berjaya dalam bidang seni ni besar. Mungkin ada orang nampak hanya dari aspek sebagai seorang performer atas pentas je. Tapi sebenarnya seni ni begitu luas sekali. Macam-macam kita boleh buat kan. Yang penting adalah kalau kita skillful, lorong untuk pekerjaan itu sebenarnya besar sekali. Ada macam-macam yang kita boleh buat dalam bidang seni ni. Bukan hanya daripada aspek performance saja. I hope saya menjawab soalan tadi sebab saya kurang dengar sangat soalannya tu. Dalam kurang dengar, jawapannya sangat tepat, Datuk. Okey, terima kasih, Datuk. Kita nak tanya pada Dekni lah. Dekni ni dah menjadi pemandu lori kontena selama 4 tahun. Memang hebat. Tapi kalau kita tengok sekarang ni pun, beliau berada dalam lori. Jadi Dekni, kenapa dalam banyak-banyak bidang Dekni boleh tercampak ke sini pula? Macam mana ternampak potensi ke arah ini pula? Silakan. Assalamualaikum, selamat tengah hari semua. Waalaikumsalam. Dia berbantu pada macam mana ya, minat tu disebabkan oleh tengok inspirasi daripada ayah, abang-abang saya semua pemandu lori. Bermula daripada situ. Abang-abang tu lepas tu jadi minat tu nak cuba sesuatu yang baru, nak cuba sesuatu yang orang cakap yang wanita yang takut untuk menceburi bidang tu.
Okey. Dan ni kita nak tahu juga kalau dalam bidang ini yang mana dipelopori oleh kaum lelaki, apa agaknya cabaran-cabaran? Yelah saya kereta pun kadang-kadang tak boleh bawa dengan betul. Ini bawakan lori tunda. Satu cabaran, satu orang kata kelebihan juga sebenarnya. Kalau lori tunda je, lori kontena sekali Dek ni Ya, saya bermula daripada lori kontena. Besar tau. Saya bermula lori kontena. Lepas tu selama 3 tahun saya kerja bawa lori kontena. Selepas tu saya beralih kepada bidang family lah ni. Bidang family. Truk tunda ni family punya. So cabaran dia tu pada mulanya agak sukar untuk orang terima. Sebab bagi dia orang wanita tidak mampu untuk melakukan satu kejayaan yang lelaki boleh buat. Bagi dia orang pandangan pada mulanya agak sukarlah untuk terima, tapi selepas melihat kita boleh buat apa yang kaum lelaki buat dan kita boleh kita boleh bersaing bersama-sama. Bersaing secara sihat. Kita bersaing secara sihat, tapi tidak bolehlah mengatasi mereka. Kita memang tak mampu nak boleh buat yang selebih daripada mereka, tapi kita cuba untuk berada sama dengan diorang. Denny, ini yang kontena besar ni awak yang reversekan ke? Awak yang undurkan dia? Warna kuning besar ni. Awak yang memandu lah ni. Hebat betul. Ya. Betul. Saya yang memandu. Saya bila tengok ni, saya pula rasa segan ni. Kan? Memang satu benda yang sukar, satu benda yang saya kira luar biasa sebenarnya. Tahniah. Kerana ini membuktikan wanita ni kalau potensinya perlu terus digilap dan dicari. Kalau ada peluang tu, kalau ada ingin mencuba, kita pasti boleh. Okey, kita nak balik kepada Farah semula. Kadang-kadang ada juga senario dalam kalangan masyarakat kita, wanita ini mempunyai pendidikan, mempunyai keinginan untuk berjaya, mempunyai orang kata kekuatan juga untuk ke depan. Tetapi bila berkahwin, banyak sebenarnya halangan dari segi keluarga, suami terutamanya. Apa yang boleh dikongsikan? Okay, ini saya cakap terus terang. It's very challenging. Sebab bagi saya, the game antara peranan seorang wanita dalam berkerjaya dengan seorang lelaki itu cukup berbeza tau. Kita macam mungkin kita punya DNA tau, kita punya bagaimana Allah dah buat kita akan sentiasa nak pastikan semuanya baik. Contohnya kan, bila saya tengok dalam urusan keluarga, kita kalau ibu dia akan menangis semua jadi yang kita nak make sure our children. Kita tak sampai hati tinggalkan anak lama-lama. Itu menangis sebab Allah dah buat begitu. Jadi cabaran ni tidak masuk kepada saya, very supportive. Sangat supportive dari dulu sampai sekarang. Cuma mata saya itulah, it's not even a balance. Kenapa kita balance sikap dan kena pandai balik. It's like a juggling act. Kita kena juggle peranan ni sebagai seorang lelaki, sebagai seorang anak. Sebab akhirnya dalam sejarah kita ini prinsip saya sendiri. Bukan saya tak bercakap mewakili setiap tapi juga diri saya. Saya bekerja, saya mencari rezeki akhirnya untuk apa? Untuk family, untuk anak-anak saya. Betul. Jadi kalau anak saya tak berjaya, saya tak nak. Kalau anak-anak saya tahu jadi saya tidak dapat saya didik dia dengan dekat dengan saya, dari pemantauan saya, apa saya benda tu tak saya tak suka lah. Pengalaman saya sebagai pengacara, I'm an active leader khususnya dalam ibu bapa. Akhirnya anak-anak terbaik bila dididik oleh ibu bapa sendiri. So that is the very challenging part. Sebab kita memerlukan waktu yang sangat tinggi. Kita nak jadi successful. It takes a lot of time and a lot of focus. Sebab tu saya, itulah dalam kehidupan seharian saya, saya memang kemampuan untuk family dan kerja. Masa tu untuk tunjukkan radio. Dan entertainment itu saya akan mencuri masa di antaranya. Dekat rumah sebagainya entertainment saya, mungkin saya masak bagi jamu makan family, benda-benda yang macam tu, it's my entertainment. So it's challenging, I have to tell you. Bukannya mudah. Saya kira macam dek ni pun sama juga lah kot. Very, very challenging. It's not easy to be honest. Tapi dalam konteks saya sendiri, saya adalah tak target. What is my target? Sebab kalau kita ikutkan apa yang kita nak, memang tidak ada limitasi. Jadi, apa yang saya nak, tetapi I will target that. Sometimes kita rasa nak lebih, tapi sometimes you just have to
contain that feeling. You have to have a target and you work within that target. Betul Farah. Sebenarnya apa Kepuasan. yang Farah ceritakan, cabaran tu sebagainya. Sebenarnya Fatin pun banyak ceritakan pada saya tentang cabaran dia sebagai seorang wanita yang berpotensi. Itulah. Okey. Kita nak kembali dengan Datuk Syafinas. Datuk, okey, saya sebenarnya Datuk adalah juga seorang pensyarah, seorang pendidik kan. Dan bila kita bercakap pasal potensi ni, saya kira sebenarnya tidak ada yang istilah terlalu lambat untuk menyerlahkan potensi seseorang wanita, tak kira muda walaupun dah berusia. Persoalannya, bagaimana seseorang wanita itu nak mengesan, nak mencari, menggilap dan menyerlahkan potensi. Kadang-kadang kita ada potensi, tapi kita tak tahu bagaimana nak mencari dan kepada siapa kita nak tanya. Apa pendapat Datuk? Macam mana tu? Tak dengar. Okey, kalau kita berbicara mengenai potensi kan, kadang-kadang diri kita sendiri pun tak tahu yang kita mempunyai potensi. Kita perlu mencari, kita perlu menggilap, menyerlahkan ataupun kita perlu seseorang untuk memberitahu pada kita mempunyai potensi. Jadi sebagai juga seorang pendidik, Datuk, apa pendapat Datuk tentang mencari dan menggilap potensi ini? Okey, macam Fadil cakap lah, nombor satunya kita kena pastikan apa kita punya forte kan, apa kita punya kelebihan. Jadi apabila kita tahu kita ada sedikit bakat, apa-apa yang kita buat dalam dunia ni sebenarnya adalah satu bakat. Bercakap tu bakat, menyanyi tu bakat, mengajar tu bakat, mengacara tu bakat. Itu semua hanyalah kesenian. Ya, masak pun perlu ada bakat. Kan, jadi kita kena sedar bahawa kita ada sedikit kelebihan dari aspek tu. Dan bila kita tahu tu, kita perlu menjurus kepada siapa yang boleh membantu kita. Jadi kita zaman sekarang ni pada saya agak mudah sebab semuanya dengan satu jari kita boleh dapat informasi dah kat mana kita nak pergi cari, ya, siapa yang boleh bantu kita. Jadi saya rasa bila kita nak sesuatu tu, yang penting ialah keterbukaan kita kepada belajar. Betul. Belajar, kita kena belajar sesuatu yang baru mungkin mungkin kita tahu tapi kita tidak tahu secara menyeluruh. So kita kena belajar sesuatu yang baru. Misalnya lah sekarang ni saya rasa macam zaman COVID-19 saya nampak ramai orang yang buat benda-benda yang sebelum ni dia orang tak tahu dia orang ada kebolehan. Jadi zaman sekarang lagi senang melalui YouTube, belajar, of course tentulah lebih baik kalau kita boleh mencari seorang guru atau seorang ke dua orang ke lebih daripada seorang, lebih baiklah kan, untuk belajar sesuatu. Macam saya tengok student-student saya sendiri pun ada yang selama pandemik COVID-19 ni diorang belajar ataupun mula berniaga menjual kuih, walaupun sebenarnya sebelum ni diorang pun tak tahu nak buat kuih, baru belajar daripada YouTube. So saya rasa kita mesti ada keinginan yang tinggi untuk belajar dan memperbaiki dirilah. Okey. Tapi sebenarnya kan Datuk dan juga Farah, nak belajar bawa lori kontainer tak boleh melalui YouTube Betul. Okey, kita nak tanya kepada Dek Ni juga. Macam sekarang ni kan, kita bolehlah mencari apa antara kemahiran kita untuk diketengahkan ataupun untuk digilap. Tetapi untuk kita memilih kerjaya kita sekarang ini memang agak sukar. Apa agaknya yang boleh dikongsikan Dek Ni kepada mereka di luar sana yang masih lagi tak tahu apa yang boleh dilakukan? Lagi-lagi pandemik ni kan, semuanya agak terhad. Boleh kongsikan? Macam saya berkisah pada saya, dah agak dulu. Macam saya kalau tak ada dia macam nervous je. Macam saya cabar diri kita. Macam cabar diri kita, kita percaya pada diri kita mampu buat, kita boleh buat. Maksudnya kalau kita rasa kita boleh buat satu benda tu, kita teruskan usaha kita untuk melakukan semua tu. Contohnya macam kalau nak usaha untuk bawa lori, kita cuba untuk tanya pendapat orang macam mana nak buat, macam mana nak ambil lesen. Sekarang ni pun sejak saya masukkan, saya baru macam main TikTok kan. Saya banyak dalam TikTok lah kiranya. Berasa dalam TikTok, ramai wanita-wanita yang dekat luar sana yang DM saya, macam mana Kak, macam mana nak jadi pemandu lori Kak, macam mana nak cuba. Kita cakap sekarang ni awak cuba ambil lesen dulu, sebab dia bermula daripada lesen lah. Kita cakap lesen, lepas tu kita sebab ada setengah company sekarang ni dah memberi peluang kepada driver perempuan yang ada lesen baru. Sebelum ni kebanyakan company-company yang ada, dia tak memberikan peluang dekat wanita. Tapi sekarang ni agak senang sikit selepas dah terlalu
ramai kita cakap. Tapi sedangkan sebab kita pun dah ada pertubuhan sendiri macam pertubuhan Ladies Strikers yang boleh cukir bakat mana-mana wanita yang nak cuba sesuatu kejaya yang mencabar. Dia cakap. Okey, Danny, saya nak provokasi awak sikit. Saya nak cucuk sikit lah kan. Okey, kalau cakap tentang apa kelebihan pemandu lori wanita berbanding pemandu lori lelaki? Pemandu lori wanita, kelebihan dia kalau kita pergi satu tempat tu dia mungkin akan memberi layanan lebih sikit lah maksudnya. Kadang-kadang macam pemandu lelaki dia kena tunggu. Kadang-kadang kita ada juga dengar pemandu lelaki cakap kalau perempuan laju je bagi kan. Sebabnya kadang-kadang kita pergi satu kilang tu kita kena tunggu agak lama. Tapi kalau macam perempuan pergi sekejap je. Masa masuk depo pun dia orang akan memberi layanan lebih dekat perempuan lah. Sebab tu macam ini sebenarnya konsep ladies first. Betul. Okey. Okey, kita nak tanya kepada Farah kan. Apa yang dikongsikan Dek ni sangatlah menarik. Apa yang kita boleh kata secara ringkasnya untuk kita mencuburi sesuatu itu okey. Mudah, boleh cuba. Tetapi untuk kita ada kekuatan mental tu, itu sinonim dengan perjalanan potensi kita. Farah boleh kongsikan? Unmute-kan mic Farah, minta maaf. Kita tak Terima kasih. Okay. Thank you. Pertama sekali saya memang serius lah dengan Dek ni. Memang power betul lah. Memang hebat. Dan apa yang saya kira sebenarnya dari segi kita tengok potensi diri dan kita tahu apa minat kita, kita boleh pilih apa yang kita nak lakukan. Tapi the key ataupun satu faktor utama untuk kejayaan adalah perseverance dan persistency. Maksudnya dalam sesuatu yang kita lakukan, kita kena lakukan secara berterusan walaupun keadaannya susah, walaupun kita rasa penat dan walaupun kadang-kadang kita rasa nak give up. So itu salah satu faktor yang sangat penting dalam untuk kita meniti kejayaan. You have to persevere, you have to be persistent. Dan kena istiqamah berterusan dalam satu-satu perkara yang kita lakukan. Dan saya punya harapan ialah saya ingin melihat lebih ramai wanita yang terlibat dalam area pembuat dasar, dalam lembaga pengarah, dalam parlimen, dalam jawatan menteri, dan saya bercita-cita melihat Perdana Menteri Malaysia ni adalah seorang wanita. Macam saya tengok kat Prime Minister of New Zealand, I find her so amazing, Jacinda Ardern. Yes. She is smart and then dia buat decision from her heart in the sense yang calculated tapi daripada hati. Maksudnya kalau dalam Islam kita tahu hati tu baik semua function well, itu hati terasa. So jadi I see that she does that. She has the intelligence and she functions with her attitude. So saya harap satu hari saya dapat lihat Malaysia dipimpin oleh seorang wanita yang InsyaAllah menggunakan empati dalam pemerintah negara. I think that should be better off. Baik. Okey, satu harapan yang cukup besar daripada seorang wanita kepada wanita di luar sana. Okey, baik Datuk, di penghujung perbincangan kita ini, kalau kita lihat Datuk Syafina sendiri sebenarnya adalah seorang wanita yang telah berjaya menyerlahkan potensinya di dalam bidang yang menjadi forte beliau. Jadi, sekarang ni Datuk, kita nak sampaikan pesanan akhir kepada wanita di luar sana yang masih lagi mencari-cari potensi mereka dan kadang-kala mereka takut untuk mencuba. Apa pesanan Datuk? Saya rasa perubahan dan rasa hormat, nilai moral ni semua perlu bermula dari rumah lah kan. Kita kena ajak anak-anak kita lah, tak kira jantina ke apa, untuk saling menghormati, untuk saling berdikari ya. Dan sekarang ni saya rasa kita tak boleh nafikan ada gender stereotyping ni masih ada lagi kan, persepsi tu kan. Jadi kita perlu hentikan gender stereotyping ni. Jadi kesedaran ni sangat penting lah untuk kita lebih ramai wanita yang diberi kebebasan untuk terbang lebih tinggi, diberi peluang untuk berkembang, boleh sama-sama bersaing dengan lelaki. Dan kepada wanita di kat luar sana lah, saya harap anda akan abaikan apa mereka-mereka yang mengatakan bahawa kita ni tak boleh buat kan. Untuk mencapai potensi yang sepenuhnya, untuk buat perkara-perkara yang hebat, kita kena jujur, kita kena yakin dengan diri sendiri, kita kena kerja keras, and then
focus on our strength dan jangan berhenti belajar untuk sentiasa memperbaiki diri kita. Saya jadi lelaki dengar pun saya rasa bersemangat. Betul, teruja Wanita sebenarnya. Wanita patut bersemangat juga. Okey, di hujung perbincangan kita nak tanya kepada Dek ni, bagikan kata-kata semangat kepada wanita di sana untuk lebih terbang tinggi, ceburi bidang-bidang yang kata mencabar ni. Harapan saya satu je, semoga lebih ramai wanita yang berani munculkan diri, tak perlu nak ragu-ragu dengan apa orang panggil, dengan untuk menceburi bidang kejayaan kenderaan berat ni, tetap cabar diri kita supaya kita mampu bersaing ataupun kita mampu buat seperti mana orang lain boleh buat. Wow. Baiklah, satu perbincangan yang cukup menarik, penuh inspirasi. Terima kasih sekali lagi kepada tetamu-tetamu kita pada hari ini. Kita ucapkan terima kasih Datuk Syafinas, Farah Adiva dan juga Siti Nuraini ataupun Dek Ni kerana bersama dengan kita pada hari ini. Serlahkan potensi wanita. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Salam, terima kasih. Okey, sejujurnya awak dengar sebenarnya apa perasaan awak? Saya rasa semangatlah. Saya tumpang bangga, tumpang gembira kepada wanita. Dan mungkin Fatin tadi nampak ada dalam bidang hiburan tu, nampak macam minat sangat awak lepas ni nyanyi pelakon. Tak mampulah saya. Tapi bab kata Datuk kena cuba, kita tak tahu. Nah, saya nak tekankan sekali lagi kepada semua wanita di luar sana, sebenarnya berbicara mengenai potensi dan serlahkan potensi, tidak ada istilah terlalu lewat. Tidak kata potensi ini hanya untuk orang muda. Kalau dah berusia tu dah tak ada masa, tak payah nak fikir lagi. Kerana saya kira pandemik COVID-19 ni dah benar-benar banyak membuktikan anda semua mampu membuat sesuatu yang berbeza yang tidak pernah anda cuba sebelum ini. Setuju. Sebab apa? Potensi itu lebih kepada kekuatan, kemahiran dan juga kelebihan pada diri kita sendiri. Okey, kita nak berhenti rehat seketika. Sekembali nanti kita nak bersama dengan segmen tajaan. Anda jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Kembali dalam Wanita Hari ini, kita dalam segmen tajaan. Kita akan bersama dengan Nur Atira Samsudin selaku Pegawai Pemasaran Jamu Jelita. Atira pun dah berada dalam talian. Assalamualaikum Atira. Waalaikumsalam Fatin, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Baju kita nak dekat sama lah. Colour baju kita kan? Okey Atira, hari ini apa yang menarik nak dikongsikan? Okey, terima kasih Fatin. Okey, hari ini sebenarnya Fatin atau cukup teruja nak bicara Fatin sebab kita bawakan produk rambut. Selalu jamu kita bawakan produk minuman pencerahan, produk untuk badan. Tapi hari ini berbeza Fatin. Hari ini jamu kita bawakan produk rambut khusus buat anda semua Fatin. Sebab anda tahu Fatin, sebenarnya sepanjang kita duduk rumah ni Fatin, kita banyak sangat masa Fatin. Betul. Kita akan mula belik diri kita, ada je yang tak kena dan sebagainya. Belum lagi mata ni sakit je kalau nampak dekat lantai tu rambut berterabur, berselerak sebab gugur kan. Macam tak tahu je. Kalau mandi tu dekat lantai, kalau ikat rambut dekat getah rambut atau ramai sebenarnya yang ada masalah rambut macam tu. Dan kalau kita nak pergi ke salon pula tutup. Jadi nak dapatkan rawatan kulit kepala, rawatan rambut, kalau nak menghitamkan rambut yang beruban pun salon tutup dan susah dan sebagainya. Dan apa yang paling kita suka sebab walaupun kita duduk rumah, sepanjang COVID-19 kita duduk rumah, ramai yang mengambil inisiatif, kita akan suruh pasangan kita buat. Dia yang suruh pasangan guntingkan rambut. Kalau kita buat hair treatment, sapukan rambut dan sebagainya. Jadi sebab tu hari ni, jom kita bawakan produk rambut Fatin khusus buat anda semua yang mana ada masalah rambut. Sebab ada nak share kepada anda, kalau anda nak beli produk jamu kita tak rugi pun sebenarnya sebab setiap sen yang anda berbelanja untuk produk jamu kita, kita akan salurkan di dalam tabung COVID-19 untuk jamu kita prihatin. Jadi duit yang anda beli produk jamu kita tadi, kita akan salurkan buat yang terpesan sepanjang pandemik ini. Jadi sebab tu saya sarankan kepada anda, dalam produk jamu kita ni sangat murah, harganya sangat mampu milik. Kita akan buat donation kepada yang memerlukan. Jadi jangan takut-takut nak beli produk jamu kita, tak membazir pun duit anda sebab duit tu akan pergi ke tempat yang sepatutnya. Jadi okey, untuk produk hari ini iaitu produk inai lebat. Kenapa saya bawakan produk inai lebat? Sebab sebenarnya ramai juga yang memberi maklum bahawa sepanjang duduk rumah ni bukan saja ada masalah pasal kulit, masalah pasal badan, ada juga masalah tentang rambut yang dah mula orang cakap ada masalah, dah nampak ke putih, dah orang cakap apa, dah ada masalah beruban dan sebagainya. Jadi sebab tu hari ni saya bawakan produk inai lebat yang mana kalau anda lihat di kaca TV, sekarang harganya RM22 saja, harga asal RM25. Saya bawakan khusus buat anda yang mana produk ini ada dua warna, ada warna coklat dan ada warna hitam. Produk ini boleh bantu menghitamkan masalah rambut beruban anda dan yang paling penting produk ini sangat mudah dilakukan. Boleh buat sendiri dekat rumah, boleh buat untuk pasangan kita, boleh buat untuk mak ayah kita. Malah produk ini juga cara penggunaan sangat mudah. Dalamnya ada buku risalah misal kita tak tahu nak guna. Dan anda tahu juga Fatin, bila kita bercakap pasal nak menghitamkan rambut atau melibatkan warna rambut ni, kebanyakan orang memang takut. Katanya nanti rambut akan bercabang, rambut akan rosak, kering dan sebagainya.
Sebab anda tahu setengah pewarna rambut ada kandungan amonia yang bakal menyebabkan rambut rosak, rambut bercabang, rambut kering, rambut rapuh dan sebagainya. Tetapi dengan inai lebat Fatin, nama pun inai lebat, kita hanya menggunakan formulasi daripada inai yang mana daun inai untuk bantu menghitamkan rambut kita yang ada masalah rambut berubat. Kita tahu kalau ada ubat ni memang kita akan nampak tua sebelum usia, nampak macam penampilan kita terganggu dan sebagainya. Jadi dengan penggunaan inai lebat ni anda boleh pilih warna mengikut cita rasa, nak pakai warna hitam pun boleh, nak pakai warna coklat pun boleh. Produk inai ni tidak mengandungi bahan terlarang, jangan risau rambut anda tidak akan rosak, boleh pakai tanpa was-was. Dan kenapa nama dia inai lebat? Sebab bukan sahaja hanya untuk merawat masalah rambut uban anda, untuk menghitamkan uban, tetapi terus untuk melebatkan rambut. Sebab kalau anda beli produk inai lebat ni, boleh nampak di belakang kotak, kita menggunakan ekstrak daripada ginseng, ada buah noni, ada fungsi daripada susu, buah zaitun, mempunyai banyak kebaikan untuk merawat masalah rambut dan bukan hanya menghitamkan rambut saja. Jadi ini adalah produk yang akan nak kongsikan kepada anda. Produk inai lebat bukan produk yang mampu beri kesan pantas selama 10 minit sahaja. Jadi dekat yang podcast akan pegang ni, ini adalah pengguna kami yang pakai inai lebat. Okey, kalau dulu rambutnya anda boleh lihat di kaca TV, rambut dia ada masalah rambut berubat dan dia memilih untuk memakai inai lebat berwarna hitam dan dalam hanya masa 10 minit saja Fatin, rambut dia dah kehitaman. Ini dengan pakai hanya 10 minit ya. Kalau anda pakai selama setengah jam, rambut kita akan jadi lagi hitam. Jadi itu kebaikan produk inai lebat ni yang mana berharga cuma RM25.90 saja. Ada 2 jenis warna, lelaki dan perempuan pun boleh pakai Fatin. Baik. Okey, tak cukup dengan inai lebat juga, kita perlukan tonik juga Tira kan? Betul. Kadang-kadang bukan ada masalah rambut keguguran je, ramai sebenarnya yang bagi tahu ada masalah rambut keguguran juga. Seperti yang gambar atau pegang ni. Lagi-lagi kaum wanita ni kalau kita boleh lihat, kalau dulu rambutnya lebat, sekarang ni dah rambut dah gugur, dah ada masalah keguguran, rambut di tengah dah semakin jarang dan ada kat botak dah. Jadi ini adalah untuk wanita. Kalau lelaki pun sama, ada masalah rambut, kalau dulu rambut sihat, sekarang dah ada masalah rambut yang keguguran yang sangat teruk dan hampir botak juga. Jadi sebab tu hari ni kita bawakan tonik lebat. Ini adalah produk yang dapat maklum yang sangat baik dari pengguna. Yang mana produk ini ramai yang kalau beli pakai di rambut, di kulit kepala, ramai yang beri maklum balas bahawa anak rambut dah mula tumbuh, rambut dah tak gugur macam dulu, rambut dah kembali orang kata apa tumbuh dalam keadaan kuat dan sebagainya. Sebab dalam ni Fatin, kita menggunakan ekstrak daripada biotin. Jadi sebab itulah ramai yang pakai produk ini berpuas hati sebab biotin ni adalah vitamin B7 yang akan bantu bekalkan sel keratin di permukaan rambut kita supaya rambut kita akan tumbuh dalam keadaan sehat. Tekstur rambut kita akan tidak mudah rapuh. Jadi rambut kita juga akan tumbuh dalam keadaan lagi lebat. Orang cakap tak ada lagi masalah keguguran rambut. Dan cara nak pakai, kena spray di kita punya kulit kepala. Bukan di rambut. Kita kena buat urutan sebab herba tadi akan merosak dalam kulit kepala. Barulah rambut kita akan tumbuh dalam keadaan sehat dan atasi masalah rambut keguguran. Dan terakhir Fatin, kita dah pakai inai untuk menghitamkan rambut kita yang ada beruban. Kita pakai tonik untuk melebatkan rambut kita yang pada keguguran. Kita pakai pula krim mahkota. Ini adalah krim penggayaan rambut yang boleh dipakai lelaki dan wanita. Boleh lihat di kaca TV. Ada diskaun RM23 sahaja harga dia. Dan produk ini juga boleh diberikan sebagai hemat. Kalau anda ada rambut masalah kusut, rambut yang kekeringan, rambut yang bercabang, rambut yang selalu kembang, selalu kering, lagi-lagi perempuan yang rambut panjang tu cepat dengan rambut kering, menggerbang dan sebagainya, anda boleh pakai krim mahkota ni sebagai hemat, pakai 3-4 kali seminggu, boleh juga sebagai krim, boleh jadi sebagai krim penggayaan rambut, boleh jadi sebagai conditioner, dan sebenarnya produk ini boleh dipakai lelaki dan wanita. Dan untuk sebarang pertanyaan lanjut, secara ringkasnya anda yang nakkan rambut lagi hitam, lagi cantik, bersinar orang cakap, boleh pakai inai lebat, ada 2 warna, berharga RM25.90. Boleh pakai tonik lebat kalau anda ada masalah rambut keguguran, berharga cuma RM25.90. Dan yang terakhir, krim mahkota berharga RM27.90. Tapi sekarang ada diskaun, anda boleh di kaca TV. Dan kesemua produk ini boleh dapatkan dengan belian secara online di www.jombai.my. Sebarang pertanyaan lanjut, boleh WhatsApp Adira di 0133. Terus bersama kami di hujung minggu ini dan sebelum kami menutup siaran, apa yang saya ingin kongsikan kepada anda, saya pasti bahawa Fatin bukanlah penyamar bersuara sumbang. Ya ke? Okey, kita nak kongsikan sesuatu yang mana rancangan hiburan hashtag pertama di Malaysia, I Can See Your Voice Malaysia, musim keempat diteruskan lagi minggu ini. Anda kena nantikan panel penyiasat tetap iaitu Jihan Musa, Fat Boce serta panel penyiasat jemputan minggu ini. Ini menarik sekali. Kita ada Nabila Huda, kita ada Naim Daniel, Caprice serta artis jemputan Alif dan juga The Locals mencari siapa penyanyi sebenar atau penyamar bersuara sumbang pada 25 Julai esok jam 9 malam di TV3. Sangat menarik. Kita saksikan. Engkau
bila buka dia belum macam tu, kau buka dia belum untuk ganti tempat kos tau. Mungkin payment tak sama macam kat sana. Sebab tu kita akan make sure dia kalah. Saya selalu tak boleh tangkap orang siapa tipu, siapa betul, selalu tangkap. Nah, tangkap. Dia penyamar. Nyanyi. Main pun nyanyi. Aku dekat sini kat mana ni? Kau rumah ke apa? Faham Nak tanya Alik memang dah faham. Alik dah tahu dah. Okey, Rokos. Alah, tanyalah. Minggu ini kita berehat dan juga kita nak juga sentiasa terus pastikan bahawa anda terus tahu tentang status terkini pandemik COVID-19. Kita kongsikan, Fatin. Kalau boleh kita kongsikan angka semalam iaitu 15,573 antara kes yang direkodkan paling tinggi. Paling tinggi. Dan juga kes kematian baru 144. Okey, jadi ini merupakan satu angka yang sangat-sangat tinggi dan ini juga ditekankan bahawa varian Delta yang diperkatakan sudah mula menunjukkan belangnya. Dan inilah yang harus sentiasa diketahui dan berjaga-jaga oleh semua pihak di negara kita. Dan kalau berbicara mengenai varian baru Delta ini lebih mudah merebak 2-4 kali ganda dan merebak dalam masa yang lebih singkat iaitu 3 hingga 5 hari berbanding 5 hingga 8 hari untuk varian lain. Sangat bahaya. Kalau kita tengok di laman media sosial, ramai yang macam dah mula tertekan melihat kepada angka ini. Tapi kita perlu terus untuk menjalankan peranan kita. Kita duduk je rumah, jangan keluar kalau kita tak perlu, tak ada keperluan dan juga terus pakai pelitup muka, jaga penjarakan fizikal untuk kita turunkan angka ini. Dan pastikan temu janji vaksin anda. Itu yang paling penting. Sentiasa ambil tahu dan kemas kini untuk mengetahui bilakah tarikh untuk anda. Dan kita juga tahu bahawa kategori 1 dan 2 merupakan antara angka yang tertinggi di dalam kes baharu itu. Tetapi lebih mudah kita anggap sajalah bahawa semua orang di sekitar kita boleh menjadi pembawa. Kerana kategori 1 tidak bergejala, kira-kira separuh daripada peratusan tersebut. Okey. Dan saya kira inilah mereka yang dikatakan asymptomatic yang tidak bergejala. Okey, jadi kena terus jaga diri dan juga keselamatan anda. Baik, kita akan kembali untuk hari Isnin nanti. Esok kita akan berehat seketika. Dan hari Isnin kita akan bawakan satu topik yang cukup menarik. Tajuknya cukup menarik. Aku tak mental. Saya kira ini juga berkisar tentang kesihatan mental yang banyak dikatakan masa kini. Dan kadang-kala apa yang lebih bahaya, Fatin, adalah mungkin kita sendiri tertekan, kita sendiri depresi, kita sendiri yang tidak tahu. Betul. Dan stigma masyarakat sekarang ini, kalau ada tekanan mental kepada orang di sekeliling akan cakap macam, alah tu biasa. Tak ada ambil berat ataupun penekanan terhadap pesakit mental itu. Jadi kita harus memandang serius tentang perkara ini dan saling prihatin dan saling bantu-membantu. Baik, kita tutup siaran kita pada hari ini dengan ucapan sila jaga diri, sila berehat sebaik-baiknya dan kami akan kembali pada hari Isnin nanti. Jaga diri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi.
berani dia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi segala mulia siapa lagi? Wanita hari